Salam sejahtera. Ekonomi Singapura tumbuh 1.1% pada tahun lalu iaitu lebih sederhana daripada unjuran 1.2% sebelum ini. Ia juga jauh lebih rendah berbanding 3.8% yang dicatatkan pada 2022. Menurut Kementerian Perdagangan dan Perusahaan, ekonomi Singapura sebahagian besarnya dipacu oleh industri perkhidmatan seperti sektor telekomunikasi, khidmat pengangkutan dan penyimpanan. Singapura juga mengekalkan unjuran pertumbuhan bagi 2024 pada kadar antara 1 hingga 3% memandangkan prospek permintaan dari luar dijangka sebahagian besarnya tidak berubah. MTI turut menyatakan terus wujud risiko ekonomi global yang perlahan. Konflik di Timur Tengah dan Ukraine yang berlarutan misalnya mengganggu rantaian bekalan global dan pasaran komoditi sekaligus menjejas perdagangan dan pertumbuhan global. Dan saudara, meskipun ketidaktentuan global boleh menjejas ekonomi dan ini agak membimbangkan, pakar ekonomi Saktiandi Supaat berkata masih terdapat beberapa faktor penyelamat yang boleh merangsang pertumbuhan ekonomi negara tahun ini. Ini selain penekanan pada sektor-sektor berkembang yang dikenal pasti dalam laporan MTI tersebut. Pergolakan di Timur Tengah dan konflik Ukraine yang mengganggu rantaian bekalan global dan pasaran komoditi boleh memberi kesan kepada ekonomi Singapura. Ini selain kesan dasar kewangan yang diketatkan. Namun begitu, terdapat juga faktor-faktor lain yang boleh bantu merangsang pertumbuhan ekonomi Singapura tahun ini. Amat penting sekali adalah ekonomi China. Negara China, bagaimana antara stimulasi atau fiscal stimulus dan juga pertolongan yang mereka akan berikan pada 2024 sama ada akan memberikan rangsangan atau kerancakan kepada ekonomi negara China boleh memberikan impak kepada pertumbuhan ekonomi Singapura. Kedua, rangsangan pertumbuhan di negara China juga memberikan kesan dari segi tourist arrival yang boleh memberi kesan yang positif lah untuk negara Singapura dan ekonomi pertumbuhan Singapura. Sektor pelancongan juga dikenal pasti sebagai antara industri yang berpotensi mencatat pertumbuhan tahun ini dan ini sekaligus menyokong industri lain seperti sektor runcit serta perkhidmatan makanan dan minuman. Dengan ini, golongan pencari kerja atau usahawan boleh mempertimbangkan sektor membangun tersebut namun perlu juga mengambil kira beberapa faktor. Kita perlu melihat bukan saja dari statistik yang turun atau naik tetapi dari segi demand sedunia dan di Singapura dari segi pentingnya kesihatan, healthcare, pentingnya barang-barang yang memerlukan artificial intelligence dan automation, memerlukan elektronik dan semiconductor. Kita mungkin melihatkan trend yang lebih panjang. Bukan saja dari segi kuartal ke kuartal tetapi trend yang lebih panjang. Ekonomi juga boleh dirangsang dengan peluang pekerjaan yang baik. Merujuk kepada kenaikan median pendapatan bulanan isi rumah tahun ini, Encik Saktiandi berharap rentak positif itu dapat dikekalkan. Apa yang penting adalah sustainability ataupun peningkatan gaji itu. Kita tidak mahu melihat pada satu tahun gaji meningkat 5%, 10% secara amnya untuk semua pekerja. Tetapi tahun yang depan gaji tidak naik atau pekerja dibuangkan kerja. Kita mahukan sebuah ekonomi yang gajinya naik secara trend yang positif tahun demi tahun, mencerminkan keupayaan firma atau ekonomi itu dan juga negara itu pada masa akan datang. Ini juga kata beliau disokong pemerintah menerusi dasar-dasar dan langkah itu dapat bantu penduduk imbangi kesan inflasi. Gangguan bekalan elektrik dan catuan makanan dan air di beberapa lokasi di merata negara. Namun ia hanyalah sebahagian simulasi sempena tahun ke-40 tahun konsep pertahanan mutlak diperkenalkan di Singapura. Ini supaya orang ramai dapat mempersiapkan diri apabila berhadapan dengan gangguan dalam kehidupan seharian mereka. Belajar dalam keadaan gelap dan panas. Itulah yang dilalui para pelajar dan guru di Sekolah Menengah Jurong West ini apabila berlakunya gangguan elektrik pagi tadi. Sebenarnya bekalan elektrik di 30 buah bilik darjah dan kantin sekolah dimatikan selama 70 minit untuk latihan simulasi sempena Hari Pertahanan Mutlak tahun ini. Saya rasa macam kepanasan. Pasal selalunya kita buka kipas, habis sejuk-sejuk. Tapi tiba-tiba
lampu off, habis kipas pun off. Hari ini kita belajar tentang gangguan. Mereka tidak ada kipas dan tidak ada angin. Ini membuat mereka rasa agak gelisah dan resah, juga kepanasan. Mereka rasa macam, oh okey, saya ada idea yang saya ingin nyatakan tentang kepentingan pertahanan mutlak itu sendirilah. Dan mereka terpanggil untuk berkongsi dengan saya tadi tentang perasaan syukur. Idea dan peranan para pelajar apabila berhadapan dengan gangguan sedemikian juga ditekankan Menteri Kedua Pendidikan Merangkap Ehwal Luar Dr. Muhammad Maliki Osman yang turut hadir di sekolah ini. Beliau juga mengingatkan mereka bagaimana untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi serupa. Dr. Maliki juga meluangkan masa untuk mengikuti sebuah kelas pendidikan perwatakan dan kewarganegaraan atau CCE. Di Sekolah Menengah Perempuan Sidar ini pula, para pelajar diberi bayangan bagaimana keadaannya jika Singapura menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan. Selain para pelajar di sekolah, orang awam juga lalui simulasi Hari Pertahanan Mutlak seperti di daerah pusat perniagaan CBD ini. Mereka berhadapan dengan situasi terjadinya gangguan elektrik, bekalan air dan juga satu percubaan serangan siber. Menteri Pertahanan Ng Eng Hen berkata penting untuk melaksanakan latihan simulasi sebegini di tengah-tengah lanskap global yang tidak menentu. It's a very small slice that tests the various pillars of our total defense. We know that it will never be like the real threat, but a reminder of what can happen to disrupt our way of life if total defense fails. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong pula menekankan daya tahan rakyat dalam keselamatan negara. But the most critical factor in upholding our security is the determination and will of our people. In the end, all of us have a part to play to defend Singapore. Latihan simulasi Exercise SG Ready akan dilaksanakan hingga 29 hari bulan ini melibatkan peserta di lebih 500 bangunan termasuk sekolah-sekolah dan pejabat. Singapura mencatatkan lebih 2,600 kes denggi tahun ini termasuk 515 kes dalam tempoh seminggu berakhir pada Sabtu lalu. Jumlah kes mingguan itu seganda lebih banyak daripada bilangan pada Disember tahun lalu. NEA menyatakan kenaikan kes denggi kebelakangan ini amat membimbangkan kerana biasanya tidak banyak kes dicatatkan dalam tempoh ini. Kawasan berisiko tinggi seperti Pasir Ris, Jurong West dan Ang Mo Kio mempunyai kelompok denggi aktif dengan lebih 100 kes. Ini disebabkan bilangan tempat pembiakan nyamuk Aedes yang meningkat seganda pada Januari berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Dalam usaha membasmi pembiakan Aedes, NEA akan meningkatkan pemeriksaan dan langkah-langkah kawalan.